Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nastaghfiruh wa nashkuruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidul Majid hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadrat Allah Azza wa Jalla di atas segala kurniaan nikmat yang telah Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat tersebut kita gunakan ia untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana pada waktu sekarang ini ada macam-macam pertemuan yang berlaku kan? Dan juga ada berbagai bentuk nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita semua. Ada orang Allah Ta'ala bagi dia nikmat kesihatan. Ada setengah daripada orang tu Allah Ta'ala turunkan nikmat dia kekayaan. Ada sebahagian daripada itu Allah Ta'ala kurniakan dia nikmat kesihatan yang baik. Dan semua nikmat yang ada pada kita ataupun yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita itu, bagaimana cara untuk kita olah, untuk kita olahkan, untuk kita gunakan nikmat tersebut supaya nikmat yang kita gunakan itu ia mampu memberi manfaat kepada diri kita dan seterusnya membawa manfaat yang menyebabkan kita masuk ke dalam syurga. Selawat dan salam kita panjatkan ke hadirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabatnya, pengikut-pengikutnya, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Alhamdulillah sihat wal afiah ya. Masya-Allah. Tadi dalam perjalanan tadi daripada rumah nak sampai sini nampak kereta banyak betul. Berbeza dengan hari-hari lain, macam hari raya. Kita tengok kereta tu banyak, ya Allah, nak ke mana lah kan korang semua. Banyak semua kereta, mungkin orang balik kampung kot. Ambil peluang balik kampung kan setelah sempadan dah dibuka kan, rentas negeri dah dibenarkan. Walau bagaimanapun, bila sekarang ni kita tengok semua sektor telah pun dibuka seperti biasa. Dalam pada masa yang sama, kita ni orang-orang surau, orang-orang masjid kena perlu berhati-hati. Dalam erti kata yang lain, kalaulah tuan-tuan rasa tuan-tuan demam, tuan-tuan tak sihat, tuan-tuan tak perlu hadirlah ke surau ataupun ke masjid. Cukuplah beribadah di rumah. Kan tunggu sampai dah sihat nanti baru datang balik. Bukan apa, kerana takut yelah kadang-kadang bila kita dah demam kan, kita ingatkan demam yang biasa. Rupanya demam itu demam yang ada kaitan dengan COVID. Jadi dia akan menyebabkan susah pula kepada ataupun mudarat yang banyak kepada orang lain. Elok-elok surau ni boleh buka, paksa ditutup pula kan. Jadi sama-sama kita menjaga kan, sama-sama kita menjaga supaya surau kita ini sentiasa boleh berjemaah. Kawan-kawan kita boleh mengimarahkan dan memakmurkan surau ini lagi. Boleh datang berkuliah dan seumpama. Jadi masing-masing kita, di samping kita panjatkan doa kan, banyak doa-doa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan.
Mungkin sebahagian daripada tuan-tuan dan perempuan ni, orang-orang yang baik-baik ni tentunya dah hafal macam-macam doa kan. Antara doanya boleh baca juga Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'u al-alimu. Ada juga doa yang Nabi SAW tinggalkan, Allahumma inni a'udzubika. Ustaz bila baca kat depan macam ni, dia tak ingat. Kan, dia kena keluar dulu pagi-pagi tu, bila kita baru dia ingat. Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'ith. Jangan tu doa masuk tandas tu. Tuan-tuan jangan baca doa tu. Dia tak datang kan. Allahumma inni a'udzubika tak sampai agak. Dia tak sampai lagi kan. Nanti kalau ingat lagi Ustaz baca. Jadi ada banyak macam-macam doa-doa yang Nabi SAW tinggalkan kepada umatnya untuk kita amalkan, supaya apa? Dia boleh jadi pendinding kan, pendinding diri kita daripada terkena sebarang musibah. Adapun ikhtiar-ikhtiar yang lain, vaksin dan seumpamanya, juga kita ambil supaya apa? Ia boleh memberikan manfaat untuk diri kita dan juga orang-orang yang lain. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, lama hampir 6 bulan kita tak berjumpa kan. Daripada PKP yang itu sampailah sekarang ni. Kalau tak 2 minggu lepas berkesempatan Ustaz dengan tuan-tuan, tapi ada masalah sedikit. Baiklah, pertemuan pada malam ini, maklumlah kita jumpa pun kadang-kadang kan, kitab pun belum dicari-cari lagi, tapi rasanya akan menggunakan kitab inilah. Dan sekiranya surau ni panggil Ustaz akan menggunakan kitab ini, iaitu Al-Kabair, dosa-dosa besar, karangan Imam Az-Zahabi. Dalam kitab ini dia ada senaraikan 76 jenis-jenis dosa. Banyak tu. Kalau ikutkan 76 jenis dosa ni, 76 tahun baru habis agaknya kitab ni. Dia setahun satu tajuk. Kan? 76 dosa, dan dalam kitab ini dia dia mengambil berdasarkan hadis ataupun kalam perkataan daripada sahabat-sahabat serta ayat-ayat Al-Quran yang mana disusun aturkan semua itu, maka diletakkan mana dia dosa yang paling besar, mana dia dosa yang kecil sikit, yang paling ringan daripada nombor 1 sampailah ke 76 dosa-dosa besar yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Agak-agaklah tuan-tuan dan puan-puan, apa dia dosa yang paling besar yang bila manusia lakukan itu dikategorikan yang paling besar? Kan, macam tuan-tuan ni dan puan-puan ni orang baik-baik, orang yang imannya bagus-bagus, tentu tak buat dosa-dosa besar ni kan. Apa dia? Dosa yang paling besar sekali di atas muka bumi ini yang dirakamkan di dalam kitab ini oleh Imam Az-Zahabi ialah syirik ataupun menduakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita semua tak termasuk pada kelompok itu. Na'udzubillah min zalik. Punya antara cabaran surau ni, tengah-tengah ceramah dia ada bunyi kenderaan baru perasan hari ni. Dosa paling besar syirik, menduakan Allah Azza wa Jalla. Kita tengok bagaimana Imam Az-Zahabi dia rungkaikan masalah tersebut yang berkaitan dengan syirik. Syirik dalam bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya menduakan ataupun menyamakan Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluk-makhluk yang lain. Kata pengarang kitab Imam Az-Zahabi, syirik kepada Allah ialah kamu menjadikan sekutu bagi Allah sedangkan Dia menciptakan kamu, dan kamu menyembah sesuatu selain bersama Allah. Sembah batu, manusia kan, matahari, bulan, jin, bintang, guru, disebutkan dengan raja atau selain daripada itu. Tuan-tuan dan puan-puan, agama Islam sampai ke atas muka bumi ini, dia membawa satu kedamaian. Dia adalah penyelamat. Bahkan dia bukan sekadar menyelamatkan manusia, tetapi dia menyelamatkan juga makhluk-makhluk yang lain
yang berada bersama dengan orang-orang yang memeluk agama Islam. Kan, tuan-tuan perhatikan balik. Kan sebelum ni Ustaz pernah ceramah lah dekat tempat-tempat lain kan. Diceritakan bahawa kita tengok ketika mana Makkah Al-Mukarramah, saat Nabi SAW tinggalkan kota Makkah, hijrah pergi ke Madinah. Dan ketika Nabi sampai aja di Madinah, Nabi mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansar, disatukan dua puak ini. Kemudian Islam mula bertapak dekat Madinah, hasil daripada dakwah Nabi SAW dengan para sahabat yang lain. Madinah sebelum kedatangan Islam, bagaimana tempat itu? Kehidupan mereka dalam keadaan kehidupan yang cacar marbar lah, senang kata kan. Mereka dengan bergaduhnya, dengan mabuknya kan, dengan membunuh, dengan mencuri, kalau perniagaannya riba, kalau menimbangnya dengan timbangan yang tidak adil. Perkahwinan mereka pun kadang-kadang dia tak tentu hala kan, perkahwinan yang tidak menepati syariat lah. Sampai satu ketika Ustaz pernah terbaca kan, satu kitab tu diceritakan bagaimana perkahwinan pada zaman jahiliah ni, dia kahwin ikut suka dia je. Kadang-kadang lepas dia kahwin tu kan, dia kahwin hari ni, bukan kahwin lah senang kata bersama lah kan dengan perempuan, kemudian dia tinggalkan. Nanti esok adik-beradik dia yang lain pula dengan perempuan tu, sehingga kan nasab keturunan mereka ni dia tak boleh nak ditentukan sebelum kedatangan Islam. Bila Nabi sampai ke Madinah, Islam sampai ke Madinah, maka Madinah pada waktu itu hidup dalam suasana aman dan damai. Kemudian setelah Nabi berjaya membina Madinah sebagai sebuah negara Islam yang membangun dengan terbinanya Piagam Madinah pada ketika itu, kemudian Nabi kembali semula ke kota Mekah. Bila Nabi masuk ke Mekah yang pada sebelum Islam sampai di kota Mekah ni, bagaimana keadaan mereka? Maka kita akan lihat keadaan di kota Mekah ni lebih dahsyat lagi daripada Madinah. Maka Mekah suasana ni pun lebih teruk daripada kota Madinah kan, sehingga kan pada waktu itu mereka ni kerja dia nak membunuh, nak berperang. Dan peperangan mereka ni kadang-kadang perang orang-orang Arab jahiliah ni sampai peringkat macam mana? Sampai hampir beberapa keturunan tu tak selesai. Katalah macam atuk nyang dia dulu tu bergaduh kan, kerana sebab kematian seekor unta yang dibunuh oleh satu puak lagi ni. Nyang dia dah mati dah, generasi ke generasi lepas tu dia orang masih bergaduh lagi. Sebab apa? Kerana nyang dia dulu membunuh unta puak yang satu lagi. Punya lama bergaduh tak selesai kan, kerana perkara-perkara yang kecil. Bila Nabi masuk ke kota Madinah, maka Nabi mula menghancurkan segala patung-patung berhala yang berada di sekitar Kaabah pada waktu itu. Dan apakah yang berlaku setelah itu? Sebelum tu dia ada satu berlaku kan, peperangan yang besar, peperangan yang terakhir dalam Islam, peperangan Hunain. Yang mana peperangan Hunain ni dia berlaku sekitar dalam 6 Syawal. Peperangan Hunain ni ialah peperangan yang terakhir dekat dalam Islam. Biasanya kita akan dengar peperangan cerita perang Badar, apa lagi? Perang Uhud, perang-perang yang awal-awal lah dalam sejarah Islam. Tapi peperangan Hunain ni peperangan yang terakhir, peperangan yang berlaku secara gerila. Secara gerila ni maknanya pihak musuh dia membuat serangan kepada orang Islam secara sembunyi-sembunyi. Biasanya perang-perang sebelum ini, sebelum nak berlaku peperangan, mereka akan, bila puak kafir dan puak Islam bertemu kan, maka akan keluar seorang dengan seorang dulu. Dia lawan dulu. Kemudian barulah pertembungan yang besar. Tapi pada peperangan Hunain ni, peperangan yang berlaku secara gerila, puak-puak tentera orang-orang kafir ni dia bersembunyi di celah-celah lereng-lereng bukit. Bila mana tentera Islam sampai, mereka mula membuat serangan secara hendak, ataupun kita kenali dengan nama serangan secara gerila. Peperangan ni peperangan yang terakhir.
Bila peperangan yang terakhir, tentulah tuan-tuan dan perempuan, jumlah tenteranya ramai. Sebab orang Islam dah ramai, orang-orang dah ramai memeluk agama Islam. Tentera yang Nabi bawa daripada Madinah sampai ke Mekah tu, bila Nabi dah buka kota Mekah, dah ada 10,000 jumlah tentera. Lagi 2,000 tambahan, yang mana ketika Nabi sampai haji dekat Mekah, 2,000 ni mula peluk kepada agama Islam. Jadi jumlah tentera Islam semua pada waktu itu 12,000. Tapi menariknya, tentera kafir, tentera orang-orang kafir ni daripada puak-puak Hawazin, kan, yang dipimpin oleh Malik bin Auf. Wallah, tapi nama dia Malik, lupa Ustaz siapa nama tok dia tu kan. Amir ataupun panglima bagi tentera orang-orang kafir ni Malik nama dia. Dia Malik ni pula, bagaimana cara dia mengumpulkan tentera dia? Dia bawa semua sekali, yang tua renta kan, binatang-binatang ternakan pun dia bawa, kambing, unta, budak-budak kecil, orang-orang perempuan, baik yang muda itu, semuanya dibawa untuk berperang lawan dengan orang Islam. Maka seolah-olah macam perang ni memang perang yang terakhir lah. Dia menentukan antara mati dan hidup. Tuan-tuan boleh bayang macam mana suasana peperangan pada itu. Sampai kambing pun dibawa kan, unta ni biasalah kalau dalam peperangan kita dengar kan. Tapi kambing dan binatang-binatang ternakan yang lain dibawa ni, kita rasa macam pelik. Tapi maksudnya kita faham bahawa tentera kafir ni dia macam seolah-olah dia dah tak ada apa-apa lagi dah. Ini antara penentuan antara hidup dan mati. Maka dia bawa semuanya pada peperangan tersebut. Maka apa yang berlaku kan, setelah diserang secara hendak pada waktu itu, hampir ramai tentera-tentera Islam lari bertempiaran. Kenapa mereka lari bertempiaran, tentera Islam ni? Kerana sebelum mereka nak mula berperang kan, bila tentera Islam nampak jumlah mereka ni ramai, jumlah tentera Islam ni ramai, mereka mula timbul rasa bongkak dekat dalam hati. Sehingga Allah Ta'ala tegur kan dalam surah At-Taubah ayat yang ke-25 dan ke-26 kan, bila mana bila tentera Islam nampak ramai, mereka rasa bongkak, dia rasa takabur, dia rasa yakin bahawa peperangan ni dia akan menang kerana jumlahnya ramai. Kan, ketika perang, Allah Ta'ala uji pada peringkat permulaan. Ketika mana berlaku serangan hendak itu, maka tentera Islam lari bertempiaran. Cuma yang tinggal pada waktu itu ialah Abbas. Kan, Abbas, ada beberapa orang lagi sahabat-sahabat kanan yang sentiasa bersama dengan Nabi SAW. Sahabat-sahabat kanan ni tak lain Abu Bakar, Umar, Osman, Ali kan. Khalid Al-Walid juga ada pada ketika itu. Di mana tentera Islam ni dah lari bertempiaran, hampir daripada 10,000 tinggal sekitar dalam 100 orang lebih je tentera Islam pada waktu itu yang nak berdepan dengan tentera kafir yang jumlahnya ramai. Maka apa yang berlaku? Nabi SAW pada ketika itu berada di batalion ni kumpulan yang paling belakang. Dan Nabi pergi ke depan, masuk di tengah-tengah musuh bersama dengan Abbas. Maka Nabi pesan dekat Abbas jerit kan, bagi tahu dekat orang-orang, dekat tentera-tentera Islam yang lain, ingat janji engkau ketika berada di bawah pokok ataupun dikenali dengan nama Baitur Ridwan. Kan, ketika mana perjanjian di bawah pokok ataupun yang dikenali dengan nama Baitur Ridwan ni, yang mana tentera Islam berjanji akan menjaga Nabi SAW walau apa sekalipun yang berlaku. Kan, maka ketika itu bila Abbas, kenapa Nabi suruh Abbas? Kerana Abbas ni suara dia kuat, biasalah kan, dia macam suara panglima. Macam tuan-tuan tengok kan, orang-orang askar ke polis ke, dia nak kawat kaki kan, dia punya suara yang depan tu kan kuat. Jadi Abbas ni dia ada suara yang kuat, dijerit. Maka barulah tentera Islam sedar dan mereka kembali semula berperang bersama-sama dengan Nabi SAW. Dan pada ayat yang ke-26 dalam surah At-Taubah, setelah Allah Ta'ala menegur kan orang-orang Islam pada peringkat awal kerana takabur dan bongkak, pada ayat yang ke-26 Allah Ta'ala memuji ataupun Allah Ta'ala menceritakan Allah SWT menurunkan ketenangan kepada
Nabi Muhammad SAW dan juga orang-orang Islam pada peringkat yang seterusnya untuk berperang pada peperangan Hunain. Peperangan Hunain ni dia berlaku dekat Mekah, kan? Dekat Mekah. Tempat tu dekat Taif. Lebih kurang Mekah nak ke Taif ni kalau jarak perjalanan dia lebih kurang 160 km lah. Sekarang ni naik bas lah kan, 160 km. Kalau tuan-tuan sekarang ni lah, tuan-tuan pergi boleh pergi naik bas kan, naik bas. Perjalanan hampir 2 jam lebih nak sampai, 3 jam. Taif dia satu tempat, muka bumi dia agak lain sikit nak dibandingkan dengan sekitar kawasan Masjidil Haram tu. Macam tuan-tuan dan perempuan pergi tunaikan umrah dan haji kan, Taif dia tempat yang agak tinggi sikit bentuk muka buminya, dan suasana tempat tu dia agak sejuk sikit. Dia agak sejuk. Dan Taif ni tempat yang subur, kan, dia ada macam-macam, dia ada banyak buah ada 5, kan. Okay, tuan-tuan boleh pergi kan, ni umrah dah start nak buka ni. Boleh pergi ke sana nanti. Sekitar 160 km. Apa yang menariknya, dia dekat Taif ni selain daripada peristiwa peperangan Hunain, juga ada juga diceritakan ketika mana pada peringkat awal dakwah Islam dulu, Nabi SAW pernah pergi ke sana kan, setelah kewafatan bapa saudaranya dan kewafatan isterinya. Nabi sedih, Nabi pun pergilah ke Taif. Tujuan Nabi pergi ke Taif ni, Nabi nak berdakwah dengan orang-orang yang berada dekat Taif. Taif ni banyak orang-orang yang agak kedudukan keuangannya agak bagus sikit lah, kan, buat tempat-tempat yang sejuk. Jadi cerita tentang peperangan Hunain tadi tu jauh sampai kepada perang Hunain, kan. Asalnya nak cerita bab syirik, nak cerita bagaimana Nabi SAW dia menghancurkan agama-agama syirik ni, iaitu menduakan antaranya menyembah patung berhala pada waktu tersebut. Dan bila Islam kembali gemilang dekat Mekah, maka segala bentuk-bentuk maksiat dan kemungkaran hilang dekat atas di Mekah pada waktu itu. Sebab itu bila kita perhatikan kembali, kalau lah tuan-tuan dan puan-puan tengok kan, mana dia negara-negara yang masih lagi mengamalkan ajaran-ajaran yang syirik, maka kita akan nampak negara tersebut dia agak tertinggal ke belakang, satu. Yang kedua, dia akan melahirkan manusia yang berfikiran jumud, ataupun dia jumud ni apa? Dia tak boleh nak fikir jauh. Dia kan jumud. Apa bahasa Melayu? Jumud, cikgu. Jumud ni dia tak boleh nak fikir, dia tak boleh nak fikir jauh. Contoh, kita tengok negara India, contoh. Kan tuan-tuan tengok negara India, sebuah negara yang mana dekat sana ni kepercayaan mereka, kepercayaan yang sangat pelik kan, sehingga kan mereka percaya bahawa mandi dekat dalam satu sungai tu, mandi dekat sungai tersebut boleh menghilangkan dosa-dosanya kan. Dan di negara India, kalau tentang berkenaan dengan penyembahan patung-patung berhala ni memang sangat dahsyat, dan banyak agama-agama yang pelik yang muncul dekat sana, sehingga kan mereka rasa kalau nak membersihkan dosa-dosa mereka kan, mereka sampai tahap dia pergi, bukan nak macam betapa kan, dia pergi asingkan diri dia. Dia duduk seorang sana, kemudian dia mulalah kan, dia minum darah kambing kan, darah kambing kan, kambing-kambing yang dia sembelih tu dia minum darah. Ustaz tengok dokumentari kan tentang agama-agama yang syirik yang berlaku di atas muka bumi. Maka India antara tempat yang terbanyak yang mengamalkan ajaran tersebut. Tuan-tuan tengok kesan yang berlaku kepada manusia. Pertama, sehingga kan baru-baru ni kerajaan dia baru nak fikir bagaimana cara nak membina tandas supaya rakyat dia pandai buang air besar dekat dalam tandas. Kan tuan-tuan tengok, maksudnya benda tu jauh tertinggal nak dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Tapi tuan-tuan jangan lupa kan, bila kita tengok balik, banyak juga yang menganggotai ahli NASA yang mengkaji ni tentang yang benda-benda yang dekat atas ni, planet-planet ni, banyakkannya datang juga daripada orang-orang India. Medik tempat kalau banyak juga anak-anak orang-orang Melayu kita ni yang belajar di bidang perubatan di India kan, ada juga. Tapi kerana kesan
agama yang syirik, yang khurafat yang mereka anuti ini menyebabkan negara itu menjadi sebuah negara yang mundur dan menyebabkan masyarakat ataupun manusia dia tak boleh nak berfikir jauh, sehingga menyebabkan sistem kehidupan mereka tu dia ada kasta-kasta dia kan. Dia ada kasta-kasta. Kalau kasta yang paling bawah ni ibarat macam layan seumpama macam melayani binatang pada peringkat yang begitu. Kita tengok, sebab tu Islam dia sampai ke atas muka bumi ni, antara tujuan yang pertamanya ialah untuk menyelamatkan manusia. Dan Nabi sebut orang yang menganuti agama Islam, dia peluk agama Islam, nak tahu macam mana keislaman dia tu, orang yang berada di kiri dan kanan itu dia akan rasa selamat dengan orang tersebut. Kalau betul kita mengamalkan ajaran Islam, maka kita akan boleh berinteraksi dengan Islam tu, dan manusia yang berada di sekitar kita ini akan berasa aman, akan berasa damai. Tuan-tuan jangan jadi orang yang bagaimana? Jangan jadi orang yang bila tuan-tuan tengah duduk dekat kedai, baru je nak minum-minum air, tiba-tiba nampak ada orang datang, kan? Kita akan nampak orang cakap, dia dah sampai dah ni kan. Orang ni dah datang dah ni. Jadi timbul satu perasaan tak berapa selesa bila ada orang yang itu datang. Tuan-tuan jangan jadi macam orang yang itu. Kan, tuan-tuan kena jadi orang yang mana bila tuan-tuan tak ada, tuan-tuan dan puan-puan tak ada, orang akan teringat-ingat, orang akan rindu. Kenapa dia teringat dan dia rindu? Kerana akhlaknya yang baik, tingkah lakunya yang sopan dan santun, bagus orangnya, menyebabkan orang rasa rindu nak jumpa dia. Kalau sehari tak jumpa dengan dia ni, rasa tak boleh, nak kena pergi jumpa juga dengan dia. Kerana ada orang, bila kita mengamalkan ajaran Islam, kan, dengan sebenar-benarnya, untuk membuang, untuk membawa kefahaman pada agama syirik ni tadi ni, bila kita mengamalkan ajaran Islam dengan sebenar-benarnya, maka ia akan melahirkan satu, bahkan dia bukan sekadar manusia yang selamat, maka makhluk-makhluk yang berada di sekitarnya pun akan berada dalam keadaan selamat dan juga damai. Baik, Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, Bismillah, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, namun mengampunkan dosa selain syirik bagi sesiapa yang dia kehendaki. Surah An-Nisa. Faham daripada ayat ini, maka kita akan dapati bahawa manusia ni dia akan buat dosa. Kan? Manusia semuanya dia akan buat dosa. Tapi antara dosa yang paling risaukan ialah berkenaan dengan syirik, menduakan Allah Azza wa Jalla. Dalam bab-bab dosa-dosa yang lain ini, jika mana seorang hamba itu dia melakukan dosa, maka yang terbaiknya dia istighfar ataupun minta ampun kepada Allah. Tuan-tuan tengok bagaimana Nabi Adam alaihi salam, kan, Nabi Yunus alaihi salam, kan, ketika mana dia lari daripada kaum dia tu, dia tinggalkan kaum dia tu kerana frust ataupun dia kecewa setelah dia berdakwah, kan, kaum dia tak nak mengikuti ajaran dia, maka dia lari. Ketika mana dia lari setelah itu, maka Allah Ta'ala takdirkan dia masuk dalam perut ikan nun. Dan kita tengok perkataan ataupun ungkapan yang pertama keluar daripada Nabi Yunus, kan, yang tuan-tuan baca, La ilaha illa anta, kan, tidak ada Tuhan melainkan Engkau. Subhanaka inni kuntu minaz zalimin, Maha suci Allah, sungguhnya aku ni telah melakukan kezaliman. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau kita tengok perkataan yang keluar daripada Nabi Adam AS setelah Allah Ta'ala turunkan dia ke atas muka bumi, Rabbana zalamna anfusana, ya Allah, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah melakukan kezaliman pada diri kami, wa illam taghfir lana, jika kau tak mengampunkan kami, lanakunanna minal khasirin, maka pastinya kami ini berada dalam keadaan orang-orang yang rugi. Setiap hari, kan, setiap hari, dan Nabi SAW mengatakan, kan,
Nabi beritahu awal daripada pagi sampai ke petang, nak sampai kepada penghujung hari, nak masuk petang ke malam tu, kalaulah seorang hamba ataupun manusia ni dia mengungkapkan istighfar, minta ampun kepada Allah, maka sepanjang hari itu hamba Allah ini dia berada dalam keadaan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terbaik daripada kalangan kita manusia ni, maka istighfar itu adalah kunci yang utama lah untuk kita mendapat keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok pula ayat yang berikutnya berkenaan dengan syirik. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Bahwasanya siapa yang mensyirikkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka sesungguhnya Allah mengharamkan syurga baginya dan tempat kembalinya ialah neraka. Kan? Kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok pada ayat-ayat Al-Quran yang lain, yang bila mana Allah Ta'ala menceritakan tentang manusia itu nak dimasukkan ke dalam neraka. Contoh satu ayat, tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mulk, bila tuan-tuan baca ayat tersebut kan, Allah Ta'ala sebut macam mana? Walillazina kafaru bi rabbihim adzabu jahannama wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha, bila mana ulqu fiha, dilemparkan manusia ke dalam neraka, sami'u laha syahiqan wa hiya tafur, maka manusia dia akan mendengar bunyi gelegak, bunyi suara api neraka tadi tu. Syahiqan wa hiya tafur, takadu tamayyadu minal ghaiz, seolah-olah macam nak pecah. Bunyi tu macam nak pecah, dia nak melempar-lempar ke atas. Dan ketika ini kita takut ni, sa'alahum khazanatuha, malaikat penjaga neraka ni kan, alam ya'tikum nazir, malaikat penjaga neraka ni dia tanya dekat orang yang dia nak masukkan dalam neraka tu, alam ya'tikum nazir, dah sampai ke belum dekat kamu orang yang bagi peringatan. Maknanya apa? Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala dia takkan masukkan orang tu ke dalam neraka tanpa sebab ataupun tanpa adanya peringatan daripada manusia. Faham daripada ayat itu, boleh katakan semua manusia yang lahir atas muka bumi ni pasti dia akan mendapat peringatan. Bagaimana peringatan tu sampai kepada dia, macam-macam cara lah. Cuma yang bezanya kalau macam kita ni, mungkin peringatan tu sampai dengan cara ilmu kan. Mungkin peringatan tu sampai dengan cara kita sakit, ataupun adalah musibah-musibah yang sampai kepada kita. Tuan-tuan tahu, kita jangan sampai jadi hati yang sakit kan. Dalam surah Al-Baqarah awal-awal ayat tu Allah Ta'ala ceritakan, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada, pada hati-hati mereka ni dia ada penyakit, fazadahumullahu marada, yang kita takut dalam penyakit, Allah Ta'ala tambah lagi, fazadahumullahu marada, Allah Ta'ala tambah lagi sakit. Rupa-rupanya kenapa? Pada ayat yang berikutnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah walahum azabun azim. Rupa-rupanya yang manusia ni menyebabkan hati dia jadi bebal, dia keras sangat hati dia, payah dia nak menerima nasihat, susah dia nak menerima teguran ataupun nazir, peringatan yang sampai kepada dia tu macam-macam cara, tapi dia masih tak sedar. Rupanya pada ayat ini baru kita faham, rupanya Allah sebut khatamallahu ala qulubihim, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia dah tutup pintu-pintu hati mereka. Yang takutnya lagi, Allah sebut bukan sekadar hati, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan juga telinga-telinga mereka ni pun ditutup. Dia ada telinga tapi telinganya itu ditutup. Wa ala absarihim, mata dia ada, dia boleh melihat tapi mata dia tu tak boleh nak melihat kebenaran. Walahum azabun azim,
dan bagi mereka ni azab yang keras, azab yang besar. Saya tanya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan lalu kan di beberapa tempat kita lalu kan di mana-mana kuil ataupun agama-agama penyembahan yang lain, maka kita akan tengok bagaimana manusia dia boleh percaya bahawa patung berhala itu mampu memberikan dia sesuatu, sedangkan patung tu dia hanyalah sekadar batu yang tak boleh mendatangkan apa-apa manfaat. Bagaimana manusia dia boleh fikir bahawa batu tu yang bagi dia rezeki, batu tu yang bagi dia sihat, batu tu yang bagi dia macam-macam, sedangkan akal kita ni dia sangat kontradik dengan, dia sangat berlawanan dengan perkara tersebut kan. Tapi kerana macam mana ni, nak berhenti ke terus dia sangat berlawanan, maka daripada situ kita faham kenapa. Kerana nazir, peringatan yang sampai kepada manusia ni ada yang dia memberi kesan. Ada peringatan yang sampai pada manusia ni dia tak beri kesan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah tutup pintu-pintu hati mereka. Bahkan mata dan juga pendengaran mereka juga ditutup. Maka beruntunglah kita tuan-tuan dan perempuan, kerana Allah Ta'ala memilih Islam itu sampai kepada kita. Kan? Kalau kita tengok balik Islam yang sampai dekat kita lah, kita sekarang ni lah yang tengah menganuti agama Islam ni, kita rasa benda tu mudah, kita dapat dengan mudah kan. Kita lahir-lahir je buka-buka mata Islam. Tapi kalau kita tengok perjuangan, kalau macam cerita Nabi ataupun sahabat-sahabat biasa kan, kita tengok perjuangan bagaimana Islam sampai dekat negara kita kan. Kita ada dengan Tok Janggutnya, kita ada pergi Datuk Bahamannya, Mat Kilau. Kalau di Kemaman ni ataupun Terengganu ni, kita ada apa dia, Abdul Rahman Limbung. Mereka ni dia berjuang di tanah air kita ni. Tujuannya apa? Untuk mendaulatkan sebuah negara yang ada Islam sebagai agama kan. Hasil daripada titik perjuangan tok nenek-nenek moyang kita dahulu ni lah yang menyebabkan kita dapat menikmati agama Islam ini dengan mudah dan kita boleh beramal. Tuan-tuan nak solat dekat mana-mana kan, tuan-tuan boleh solat. Tuan-tuan nak solat kat tepi jalan tu pun takkan ada orang halang dan takkan ada orang bunuh. Maknanya mudah, kita boleh melakukan agama Islam itu dengan cara yang mudah. Tinggal lagi kita nak memperbaiki amalan ibadah kita ni supaya dia jadi lebih baik kan. Tentulah ada beza kan. Kalau dengan orang, kalau budak sekolah rendah mungkin cara amal ibadahnya lain dengan orang yang umurnya belasan tahun. Kalau yang dah meningkat umur 20 ke 25 tahun kan, ataupun lebih lagi, tentu amal ibadahnya tak sama dengan budak yang umur dia 9 tahun ataupun 10 tahun. Lebih-lebih lagi kita yang usianya sekitar dalam 40 tahun ke atas ni, tentulah amal ibadah kita ni lebih luar biasa lagi daripada mereka yang umurnya lebih bawah kan. Baik, kita tengok sikit lagi tuan-tuan sikit lagi. Baik, kita tengok sikit hadis Nabi. Ala unabbiukum bi akbaril kabair salasa. Nabi SAW dia bersabda, nak tak aku beritahu dekat kamu semua tentang dosa yang paling besar di antara dosa-dosa besar. Nabi diberitahu dekat sahabat-sahabat. Kan? Sahabat-sahabat ni dia, sebab mereka dia berada dengan Nabi SAW, maka soalan-soalan bila tuan-tuan baca hadis, tuan-tuan baca ayat Al-Quran, tuan-tuan tengok hadis tuan-tuan tengok macam mana cara sahabat dia lontarkan soalan kepada Nabi. Kan? Dia lontarkan soalan kepada Nabi, dan daripada soalan itu kita akan nilai macam mana iman sahabat-sahabat satu ketika dahulu. Bila dia jumpa Nabi, dia nak tanya pasal syurga, pasal neraka. Dia jumpa Nabi, dia akan tanya soalan-soalan berkaitan dengan syurga dan neraka. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan Nabi ada kat depan, apa soalan yang tuan-tuan nak tanya? Saya tengok kan satu wawancara dekat dalam YouTube ni, ada orang Arab Mesir tu kan, wawancara dia bawa lah. Ada kan sekarang ni kan orang minat sangat bawa video viral ni kan. Ada satu tu dia bawa lah macam mic dengan ada orang ambil video. Dia tanya dekat seorang driver taksi kan, pakcik
pakcik nak cakap apa? Kalau depan pakcik ni ada Nabi, tuan-tuan rasa apa yang berlaku depan pakcik tu? Pakcik tu menangis. Dia menangis dia kan. Dia menangis. Kemudian dia pun tak tahu apa dia nak cakap, tapi dia menangis. Wartawan dia pergi pula ke tempat yang lain. Dia jumpa dengan seorang wanita, ada anak dekat kiri kanan dia. Wartawan dia tanya dekat wanita tersebut, katalah depan kau ni ada Nabi, apa yang kau nak minta? Perempuan ni pun menangis. Menangis dia kan. Lama Ustaz fikir sebab apa dia menangis kan. Rupanya Ustaz faham balik, iyalah kan, sebab Mesir ni sebuah negara yang susah kan. Bila susah, jadi menyebabkan diorang ni tak tahu mana tempat dia nak mengadu lagi tentang kesusahan dan rumitnya hidup mereka. Kan, dia nak cari duit, nak cari rezeki tu susah sangat. Jadi bila dia dengar Nabi dekat depan dia tu, seolah-olah Nabi ni lah penyelamat dia, yang boleh menyelesaikan masalah dia. Ustaz sebut ni tuan-tuan tak ada seorang pun rasa nak menangis kan, termasuk diri ustaz lah. Sebab apa? Sebab kita mewah. Kita rasa kita dah selesa kan. Rumah kita ada aircon kan, surau kita ada aircon kan. Maknanya kita rasa kita selesa, sehingga menyebabkan kita rasa seolah-olah macam kita bila dengar nama Nabi, kita rasa macam biasa. Kita rasa macam keadaan tu dia macam tak menyebabkan kita sampai kepada peringkat kita nak menangis. Tuan-tuan tengok, sahabat-sahabat kadang-kadang bila dia dengar ayat-ayat Al-Quran berkaitan dengan neraka, susah hati dia sampai pengsan ada. Terjaga daripada pengsan, diingat balik ayat tadi tu, dia pengsan balik. Kalau dia dengar ayat-ayat berkaitan dengan syurga, sehingga kan terkadang-kadang dia tak sedar, terkeluar air liur dia. Maknanya tadi sahabat ni iman dia tinggi tuan-tuan. Ini nak cerita tentang iman, kepercayaan dan yakin tu kuat sungguh. Kan, sehingga menyebabkan dia ada kesan dengan dekat dalam diri dia. Tuan-tuan, bila kita baca Quran, kita baca hadis, pastikan hati kita ni kita boleh berinteraksi dengan apa yang disebutkan oleh Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis. Kan kita kena baca, fikir, kita fikir, sehinggalah tuan-tuan boleh menitiskan air mata. Maka itu adalah kehebatan yang agak luar biasa. Kerana orang menangis ni, ramai orang boleh menangis kan. Ada orang dia menangis sebab kerana anak dia sakit ataupun kematian dan seumpamanya, dia boleh menangis. Tapi menangis yang luar biasa, yang menangis bila mana dia ingat akan dosa-dosa dia menangis. Itu menangis yang luar biasa. Menangis, orang berlakon dalam TV tu pun boleh menangis kan. Dia berlakon, dia boleh menangis. Baik, yang Nabi nak sebutkan ni, unabbiukum bi akbaril, ada 3 dosa yang paling besar ni yang aku nak beritahu dekat kamu dia. Sahabat-sahabat dia kata, nak. Qalu bala, nak ya Rasulullah. Ya Rasulullah kan. Kemudian Nabi beritahu, qala, pertama dosa yang paling besar sekali, al-isyraku billah, yang kita bincangkan tadi, syirikkan Allah. Sama. Ustaz tak bahaslah berkenaan dengan syirik yang tersembunyi tu. Kan ada orang kata syirik tersembunyi ni kan, riak dan seumpama itu termasuk dalam syirik yang tersembunyi berdasarkan kupasan ahli tasawuf. Tak cerita tu, tak cerita yang syirik yang besar ni menyembah selain daripada Allah. Kemudian yang kedua, wa uququl walidain, dosa besar yang kedua, derhaka kepada orang tua. Kan, derhaka kepada ibu dan ayah. Baru ni orang tanya, ustaz, kalau derhaka kepada mertua macam mana? Samalah. Derhaka kepada mertua pun sama. Baik, yang ketiga, wajalasa kana muttaki'an faqala ala wa qulu zur qala famazala yukarriruha hatta kuna laitatahu sakat. Apa dia? Kemudian baru 2 dah. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga tu Nabi duduk dulu, Nabi bersandar. Sahabat-sahabat ni tertunggu apa yang Nabi ni beritahu. Yang ketiga. Kemudian yang ketiga, Nabi berkata apa tadi? Percakapan dusta. Wa qawlu zur, percakapan
yang dusta. Yang ketiga, orang yang berdusta. Dan Nabi ulang percakapan yang dusta ni berulang kali sehingga sahabat-sahabat nak suruh Nabi diam. Maknanya tak nak dengar lagi apa yang Nabi sebutkan itu. Baiklah. Begitulah kurang lebih tuan-tuan berkenaan dengan dosa yang paling besar di atas muka bumi ni. Cumanya tak berapa syok sikit cerita dekat tuan-tuan dan perempuan ni sebab tuan-tuan semuanya Islam daripada awal. Kalau cakap dengan orang-orang mu'allaf, dia ada kesan. Orang-orang mu'allaf yang baru masuk Islam tu, bila kita cerita tentang bab-bab syirik ni, maka dia terkesan lah. Sebab dia pernah menganuti agama-agama yang syirik sebelum ni kan. Jadi dia kesan besar. Cumanya kita beruntunglah sebab kita Muslim ataupun Islam daripada peringkat awal kelahiran kita sampailah kepada sekarang kan. Mudah-mudahan khawatim sehinggalah penghujung kehidupan kita ni kita berada dalam keadaan Muslim. Wallahu alam. Minta maaf banyak-banyak tuan-tuan dan perempuan, ambil masa banyak juga ni sebab dah lama tak datang kan. Yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan Ustaz sendiri. Aqulu qawli haza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal 'asri innal insana lafi khusr.